أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah An-Naml ayat 89. Sebelum tu kita tengok pengejaran ayat lepas 86. Ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dhalika laayatin liqaumi yu'minun. Maksudnya, tidakkah mereka berfikir, melihat, sesungguhnya kami telah jadikan malam untuk mereka berehat padanya, dan kami jadikan siang bercahaya untuk mereka bekerja. Sesungguhnya pada demikian itu pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Pengajarannya pertama, Al-Quran sentiasa mengajak manusia berfikir tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya dan melalui ayat-ayat Al-Quran. Kerana dengan manusia berfikir sahaja, manusia akan menemui kebenaran. Dan akhirnya hanya akan menyembah Allah sahaja. Yang kedua, kebesaran dan rahmat Allah. Kebesaran dan rahmat Allah kepada hamba-Nya. Dengan mencipta siang agar manusia dapat bekerja, mencari rezeki
dengan mudah dan mencipta malam agar manusia dapat tidur dan berehat daripada kepenatan. Yang ketiga, semua ciptaan Allah dari sebesar langit sehingga sekecil semut menunjukkan tanda-tanda kewujudan Allah dan kehebatannya bagi mereka-mereka yang berfikir dan beriman kepada Allah. Ayat 87. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Maksudnya, dan pada hari itu ditiup pada sur, lalu terkejut semua mereka yang di langit dan mereka yang di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wa kullun, dan semuanya, atauhu dakhirin, mendatangi Allah dalam keadaan merendah diri. Pengajarannya, pertama, kebesaran dan kehebatan Allah dengan satu tiupan semua makhluk yang berada di bumi dan di langit terkejut dan ketakutan. Yang kedua, tiupan pada Asur adalah benar. Tiupan yang pertama menyebabkan semua manusia mati. Dan berlakunya kiamat. Manakala tiupan kedua, semua makhluk yang telah mati dan hancur dihidupkan kembali dalam sekelip mata. Yang ketiga, semua manusia pada hari kiamat
sama ada manusia biasa atau pemimpin atau raja, akan datang menghadap Allah dalam keadaan merendah diri. Dan tidak ada seorang pun yang akan bercakap melainkan dengan izin Allah. Ayat 88. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Maksudnya, dan engkau melihat gunung-gunung ketika itu, iaitu pada waktu kiamat, jamidah, tidak bergerak, sedangkan ia bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Ciptaan Allah yang sangat teliti dalam setiap sesuatu. Sesungguhnya dia maha mengetahui secara mendalam dengan apa yang kamu lakukan. Pengajarannya pertama, suasana kiamat yang sangat menakut dan menggerunkan. Di mana gunung-gunung yang besar dan kukuh tercabut dan bergerak laju di udara dan akhirnya hancur, berkecai seperti kapas yang berterbangan. Yang kedua, semua ciptaan Allah sangat teliti dan teratur. Sebagaimana Allah mencipta gunung di awal sebagai pemasak bumi, begitulah juga Allah menghancurkan gunung-gunung tersebut dengan teliti dan teratur. Yang ketiga, Allah sangat mencintai hamba-Nya apabila melakukan sesuatu kerja, ia dilakukan dengan penuh teliti, kemas dan terbaik. Yang ketiga, yang keempat, amaran keras daripada Allah
bahawa tidak ada sesuatu pun amalan yang dilakukan oleh manusia walaupun sekecil mana, Allah Maha mengetahuinya dan akan membalasnya dengan adil. Okey, kita sambut tadabbur. Okey, kaitan ayat 89 dengan ayat lepas. Ayat lepas Allah bagi tahu suasana kiamat. Gunung-gunung akan hancur dan berjalan laju, tapi bila kita lihat seolah dia tidak bergerak. Dan manusia dalam fazain, ketakutan. Maka ayat hari ini Allah bagi tahu keadaan dan balasan manusia pada hari kiamat nanti. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man siapa? Ja'a. Ja'a apa dia? Telah datang bil hasanah. Hasanah kebaikan. Apa tafsiran kebaikan? Cuba tengok teks Arab. Apa pendapat ahli tafsir tentang makna kebaikan? Okey. Ya. Mengikut pendapat Imam Ibn Jarir At-Tabari, wal muradu bil hasanah. Yang dimaksudkan dengan hasanah di sini ialah al-hasanatul kamilah. Kebaikan yang sempurna, yang lengkap. Apa dia? Wahyal iman wa tauhid. Jadi maksud hasanah dalam ayat tadi ialah iman dan tauhid. Antara yang berkata demikian ialah Ibnu Jarir Al-Wahidi Al-Baqai dan juga dinukilkan daripada Qurtubi. Ijma'. Tapi ada juga pendapat Qurtubi yang lain. Ijma' daripada ahli ta'wil, iaitu ahli tafsir, fi annal hasanah. Sesungguhnya hasanah yang dimaksudkan dalam ayat tadi ialah la ilaha illallah. Lebih kurang samalah. Tauhid. Dan sayyi'ah ayat yang 90 nanti, sayyi'ah pula bermakna syirik. Jadi kalau hasanah, tauhid ataupun la ilaha illallah, sayyi'ah pula adalah syirik. Okey, kita balik pada ayat kita. Allah kata siapa yang datang dengan kebaikan. Kenapa Allah tak kata man amila? Man amila bil hasanah. Beza tak amila dengan ja'a? Beza tak? Apa beza dia? Amila makna dia beramal. Ja'a datang. Maksudnya apa? Bukan semua yang diamalkan datang pada hari kiamat. Boleh faham? Banyak tak amalan yang dibuat pulun habis-habis tapi pergi akhirat tak ada. Tak datang. Banyak kan?
Apa sebabnya? Antaranya. Ha? Tak ikhlas. Apa dalilnya? Hanya dalil je senyap. Ha? Kuat sikit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Surah apa? Al-Bayyinah. Allah kata mereka tidak diperintah melainkan untuk sembah Allah dalam keadaan mukhlisin, ikhlas. Bila tak ikhlas, sia-sia. Termasuklah riak. Ataupun asalnya ikhlas kerana Allah. Tapi ada unsur syirik. Kan? Ataupun dah ikhlas. Tidak ada syirik, tidak ada riak. Dah jadi pahala. Tapi bila akhirat tak datang. Terpadam sebelum kiamat. Sebab apa? Dah ikhlas. Dah jadi pahala. Tapi tak sampai ke akhirat. Sebab diungkitkan. Apa dalil? Kuat sikit. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azha. Maksudnya, wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah. Sedekah dia ikhlas. Tidak ada riak. Dah jadi pahala. Tapi akhirnya terbatal pahala tu. Sebab apa? Bil manni wal azha. Iaitu dengan cara mengungkit, menyakitkan hati orang yang kita bagi. Sebab tu Allah kata, ja'a, datang. Nak memberi syarat, bukan semua yang kita amalkan datang di akhirat. Kadang-kadang tersangkut, kadang-kadang jadi apa? Debu. Apa dalilnya? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surah apa? Al-Furqan ayat. Ayat 23. Jadi kalau tanya apa, kena sebut dalil. Bila boleh sebut dalil dan boleh terjemah, kira boleh jadi pendakwah lah. Okey. Jadi Allah kata siapa yang datang, siapa yang beramal dan amalan dia ikhlas, ada pahala. Maka apa hasilnya? Falahu, maka baginya, saya lupa nak sebut tadi. Ada satu lagi penyebab amalan, banyaklah. Tapi yang disebut dalam Quran, antaranya ialah bila kita tak hormat Nabi. Kita tak hormat Nabi, maksud apa? Kita utamakan amalan kita, amalan orang ramai daripada amalan Nabi. Amalan terbatal. Apa dalil? Al-An? Ayat 24, baca. Bukan. Ayat Quran betul, tapi bukan dalil dia. Betul, baca kuat sikit. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah kata, wahai orang beriman, jangan tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Dan jangan panggil Nabi dengan gelaran sebagaimana kamu panggil orang biasa. Muhammad, Mat. Jangan panggil Rasulullah. Kalau kamu tinggikan suara, kamu tak hormat Nabi, antahbata a'malukum. Semua amalan kamu sia-sia. Solat, puasa, haji, tahajud. Wa antum la tash'urun. Dan kamu tak sedar pun amalan kamu sia-sia. Faham? Jadi salah satu amalan di akhirat tak datang sebab tak hormat Nabi. Buat, bila dia tahu yang ni Nabi buat, dia utamakan yang dia nak buat, bukan yang Nabi. Itu tidak hormat Nabi. Okey, surah Al-Hujurat ya. Ayat 2. Okey. Jadi siapa yang bawa datang
di akhirat satu kebaikan hasanah. Tapi kata ahli tafsir lain, hasanah, apa tafsir tadi? Tauhid ataupun la ilaha illallah. Tapi ada ahli tafsir kata, hasanah ialah apa saja kebaikan yang Allah suka, yang Allah redha. Solat, puasa. Maka apa dia dapat? Baginya falahu khairun, lebih baik. Minha, darinya. Apa maksud ni? Apa maksud? Siapa yang bawa datang satu kebaikan, maka baginya, untuknya, lebih baik daripadanya. Maksudnya, Allah nak bagi tahu pahala kebaikan yang dia buat tu jauh lebih baik daripada perbuatan yang dia buat. Allah sebut dalam surah-surah lain lah. Contoh, surah Al-Baqarah ayat 261. Saya tak bagi. Sebab ayat ni dah famous. Siapa ingat ayat ni? Kalau sedekah satu dapat macam tanam satu benih. Satu benih keluar 7 tangkai. Setiap tangkai 100. Baca ayat tu. Masalul ladina. Kuat sikit. Baru masalul ladzi dah keluar kan. Jadi siapa lebih laju? Google. Okey. Terjemah. Masal. Perumpamaan allazina yunfiquna. Orang-orang yang infak amwalahum. Harta mereka. Dia infak harta mereka. Dia bukan infak harta orang. Fi sabilillah. Yang kedua syarat dia, harta dia. Yang kedua, kerana jalan Allah. Mana kalau dia infak harta dia untuk dunia, tak masuk. Apa contoh? Infak harta untuk jalan Allah. Sedekah yang, apa saja sedekah, infak yang kerana Allah dan untuk agama Allah. Kita bagi pelajar, supaya pelajar tu belajar agama, fi sabilillah. Kita bagi duit untuk orang berdakwah, mengajak orang kepada Allah, fi sabilillah. Kita bagi duit untuk berjihad, fi sabilillah. Fi sabilillah. Kalau kita sedekah duit buat, wakaf. Tapi kita tahu wakaf tu akan digunakan oleh budak-budak lepak. Fi sabilillah kita. Kamu kesian duk lepak sini, tak ada wakaf. Bagi pakcik infak. Pakcik pun dah nak mati dah. Dapat tak pahala? Jadi, satu, harta dia. Yang kedua, apa kelebihan? Kamasali jan habba. Seperti habba satu benih. Dia infak satu, seumpama satu benih, ambatat. Menumbuhkan sab'a sanabil. 7 tangkai. Dan fi kulli sumbulah. Di setiap tangkai ada apa? Mi'atu habba. 100 biji. Jadi berapa semua? 700. Bukan 700 saja. Wallahu yudha'ifu. Dan Allah menggandakan lagi liman yasha. Allah akan ganda kepada siapa ni? Siapa yang Allah kehendaki. Berdasarkan apa? Dia dapat 10 ke, 200 ke, 700 ke, 800 ke. Berdasarkan apa? Setakat mana dia ikhlas. Lagi dia ikhlas, lagi orang tak tahu, lagi besar pahala. Mungkin timbul soalan, Allah boleh bagi tak? Kalau 1 juta, semua ikhlas. Dan setiap orang bagi 10 juta. Allah boleh bagi tak? Jawapannya, Wallahu wasi'un. Allah maha luas. Alimun. Luas apa ni? Luas kekuasaannya dan luas ilmunya. Allah tahu orang tu bagi berapa dan setakat mana dia ikhlas. Nilai dia 700 ke, 800 ke,
900 Allah tahu. Okey? Dan ini dihuraikan lagi dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang terakhir. Okey, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim. Nombor hadis 130. Mana Asif tak datang lagi? Gaib. Yang suka nombor hadis Asif tak datang pula. Okey. Sabda Nabi SAW. Man terjemah? Siapa? Hamma. Hamma apa dah? Bukan. Hamma ni nawa wa azama. Dia niat dan berazam. Belum buat lagi. Hamma. Siapa yang berniat dan berazam bi hasanati dengan apa-apa kebaikan dia. Walaupun kecil ataupun besar. Walaupun satu kebaikan. Baru niat dan berazam. Falam ya'malha. Tapi dia tak buat. Sebab apa tak buat? Ada halangan. Dia niat. Nak pergi masjid. Tiba-tiba hujan. Dia dapat apa? Kutibat lahu hasanatan. Ditulis baginya satu kebaikan. Buat ke tak? Tak. Okey. Wa man hamma bihasanah. Siapa yang berniat dan berazam, beza, dia terlintas nak buat. Lepas tu tak buat. Dapat pahala tak? Tak dapat. Terlintas dengan niat dengan hamba lain. Terlintas lepas tu hilang. Terlintas nak pergi masjid. Dah 3 tahun. Terlintas je. Tak dapat pahala. Okey. Siapa yang berniat dan berazam dengan hasanah, fa'amilaha. Dan dia buat. Tadi tak buat, dapat satu pahala. Tak buat, dapat satu pahala. Ini yang buat dapat berapa? Kutibat lahu asyrah. Ditulis untuknya 10. Ila 700 ti'fin. Sampai 700. Contoh. Kita jumpa orang nak senyum. Kita nak senyum kat dia, tiba-tiba kita tersepak batu. Kan? Lepas tu muka kita nak senyum tak boleh. Dapat tak pahala? Berapa? 1. Lepas tu lepas dah okey, kita pun panggil dia, kita senyum. Dapat berapa? Subhanallah, 700. Ada tak satu syarikat kat dunia niat nak pergi kerja tapi tak jadi? Dia tulis pergi kerja. Ada? Lepas tu niat nak pergi kerja dan pergi kerja, dia tulis sama dengan 7 hari bekerja. Ada kat dunia? Ada tak? Ada ke tak? Tak ada. Tapi Allah boleh bagi tak? Allah boleh bagi, tapi tak ramai nak bekerja dengan syarikat Allah. Betul? Dan kerja dengan Allah, tak perlu masuk office. Boleh buat di mana? Di mana-mana. Dan tak perlu waktu office. 8 hingga pukul 5. Tapi bila-bila masa. Jumpa orang senyum. Dapat berapa? Macam mana nak betul-betul dapat 700? Kelas. Ataupun tengok. Ni kalau aku senyum, dia senyum tak? Kita pun bila dia nampak nak senyum, baru kita senyum. Ikhlas ke tak? Tak. Jumpa kawan kita, senyum. Lama tak jumpa. Jumpa kawan ni, jumpa lagi. Mana kita senyum dengan kawan kita, ikhlas ke tak? Tak, bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, senyum semua.
kita bagi salam. Jumpa kawan kita, bagi salam. Jumpa kawan orang yang kita tak kenal, tak bagi salam. Yang bagi salam pada kawan, ikhlas ke tak? Kerana Allah ke kerana kenal? Kalau kerana Allah, rugi tak? Rugi. Jadi, kalau kita faham hadis ni, kita yakin kita menjadi jutawan. Walaupun orang tengok kita fakir. Jutawan akhirat. Ini kat dunia pun fakir, akhirat apa kedana. Buat amalan tapi tak datang. Tengok-tengok debu. Okey. Waman hamma bisayyi'atin. Siapa yang berniat, berazam sayyi'ah. Apa-apa kejahatan. Falam ya'malha. Tapi dia tak buat. Sebab apa? Sebab dia takut pada Allah. Lam tuktab. Tak ditulis. Tak ditulis. Apa-apa. Niat berazam. Contohlah. Dia nak mengumpatkan. Lepas tu tengok, ya Allah. Dia tengok IC umur 75 dah. Bila nak bertaubat? Dia pun tak dia mengumpat. Tapi sebenarnya ada satu lagi riwayat. Ditulis satu kebaikan. Ditulis satu kebaikan. Yang ni, lam tuktab. Ada riwayat lain. Dia nak buat jahat. Tapi tak jadi buat sebab takut pada Allah. Ditulis satu kebaikan. Kebaikan apa tu? Takut pada Allah. Tapi kalau dia ada juga hadis lain. Dia nak buat jahat. Tapi tak jadi buat. Bukan sebab takut pada Allah. Tapi sebab ada ustaz kat depan. Ustaz dah cakap jangan mengumpat. Diam. Nash. Dia pun tak mengumpat. Dapat apa? Ditulis pahala ke ditulis dosa? Siapa ada pengalaman? Ditulis dosa. Sebab apa dia tulis dosa? Sedangkan dia tak buat. Sebab yang menghalang dia buat ialah bukan kerana Allah. Bukan Allah. Samalah dia nak pergi mencuri malam tu kan. Dah siap plan apa semua. Bawa tukul. Tengok-tengok ada polis kat luar. Dia pun masuk balik. Dia tulis pahala ke ataupun dosa? Dosa. Tapi kalau dia nak mencuri. Tengok-tengok mak dia dah mati. Ayah dia mati kan. Dia pun tak jadi. Ditulis satu kebaikan. Ya Allah. Ada tak syarikat macam tu? Dengan niat dapat kebaikan. Tak ada kan? Jadi, buatlah apa-apa kebaikan dengan Allah. Kemudian, wa in amilaha, sekiranya dia berniat untuk buat kejahatan dan dia lakukannya, kutibat. Ditulis? Ditulis buat apa? Satu. Kalau kebaikan tadi, kalau buat, dia tulis buat apa? Kenapa tak seimbang? Kalau kebaikan, bila buat, 700. Dan bila kejahatan dibuat, 1. Kenapa tak seimbang? Rahmat Allah. Kalau Allah buat seimbang, apa jadi dengan manusia? 1 mengumpat sama dengan 700 mengumpat. Apa jadi? Semua tak selamat. Semua masuk neraka. Betul tak? Rahmat Allah. Jadi jangan malas. Jangan kedekut nak buat kebaikan. Okey, kita balik pada ayat kita. Wahum. Satu, kelebihan orang buat kebaikan dan ikhlas datang di akhirat, dia akan dapat lebih baik. Tak mungkin sama. Kemudian yang kedua, wahum. Dan mereka min faza'in, dari faza'in apa dah? Khaufun syadid, ketakutan yang bersangatan. Dia lagi atas pada khauf. Dari ketakutan. Yauma izin pada hari. Yauma izin pada hari itu. Hari apa ni? Hari apa ni? Hari kiamat. Mereka ni yang suka buat kebaikan, satu, pahala berganda. Yang kedua, the aminun. Apa makna aminun? Mereka aman.
Selamat ataupun aman. Aman daripada apa ni? Daripada apa? Fazain. Fazain bila ni? Pada hari kiamat. Okey. Apa dia contoh? Suasana menakutkan pada hari kiamat. Contoh apa dia? Banyakkah ataupun satu je? Ha? Apa dia? Apa dia? Banyak. Pertama bila nak keluar daripada kubur kan, itu semua dah takut dah. Lepas tu, daripada mahsyar, bila matahari, sejengkal ke sebatu? Sejengkal ke? Saya tak pernah jumpa hadis sejengkal. Yang hadis saya jumpa mil. Mil tu satu batu. Kan? Satu batu pun dah tak tahan kan? Tak payah sejengkal lah. Ha? Itu suasana menakutkan. Masa terima rekod, amalan fazain menakutkan. Masa melalui titian sirat menakutkan. Lepas titian sirat, ada lagi satu menakutkan. Apa dia? Apa dia? Qantarah. Mungkin 5, mungkin 10, mungkin 20. Tempat suasana, waktu yang menakutkan. Tapi orang ni aminun, selamat. Apa amalan dia? Apa amalan dia? Hasanah. Kalau kita tengok tadi, hasanah apa tadi? Tauhid. Jadi lawan dia apa dah? Siapa yang tidak mentauhidkan Allah? Siapa yang mensyirikkan Allah? Siapa yang menduakan Allah? Siapa yang buat sayyi'ah? Dia dalam ketakutan. Okey? Contoh dalam Quran Allah bagi contoh. Bagaimana orang tu buat amalan ni, maka di akhirat besok aman, tenang, bahagia je. Orang ketakutan, pucat. Dan kita tengok ayat yang lepas, kita tadabbur. Macam mana suasana manusia yang tak beriman dihimpun di padang mahsyar. Siapa ingat? Berjalan, muka di bawah lagi, buta lagi, pekak lagi, bisu, lengkap. Surah apa? Udes? Mana ada surah tak tahu dalam Quran? Ha? Siapa ingat? Surah Al-Isra. Ayat 96. Betul? Cuba cek tengok. 97. Suasana menakutkan sampai, cuba bayangkan macam mana perasaan orang ni. Berjalan muka ke bawah, dalam keadaan buta, pekak, bisu. Macam mana perasaan dia? Jadi, Allah sebut dalam satu surah bagaimana, apa amalan yang menyebabkan orang ni di akhirat besok rasa tenang, aman, muka berseri. Kebanyakan muka di hari akhirat, apa dia? Muka di akhirat, abusan. Abusan mana? Bermasam muka, berkerut. Okey. Okey, ayat ni kita dah tadabbur 2-3 hari lepas kan? Kan? Kami himpun mereka pada hari kiamat ala wujuhihim. Muka mereka di bawah dalam keadaan umyan, buta. Wa bukman. Bukman apa dah? Bisu. Wa summan. Pekak. Dan kesudahannya, ma'wahum jahannam. Okey, cuba buka surah Al-Insan. Surah Al-Insan ayat 11. Ayat 7, 7 dan seterusnya. Okey. Ini amalan Allah bagi tahu bagaimana nak dapat keamanan pada hari yang menakutkan. Pada hari kiamat. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Yufu. Terjemah? Yufu apa dia? Bukan. Menunaikan, menyempurnakan bin nazri. Nazar apa makna? Nazar ni asalnya perjanjian manusia dengan Tuhan untuk melakukan amalan sunat ke wajib? Sunat. Dia bernazar untuk buat amalan sunat. Akhirnya
Dengan nazar tu amalan sunat jadi wajib. Jadi Allah nak puji orang ni, dia nazar. Tapi sebenarnya nazar dalam ayat ni bukan maksud yang tu. Nazar di sini ada sebagai ahli tafsir mengatakan, amalan sunat bagi ahli surga ni adalah seumpama wajib. Solat sunat 12 rakaat baginya wajib. Puasa sunat baginya wajib. Sedekah baginya wajib. Yang wajib tu memang dah tak ada masalah dah. Yang sunat pun mereka anggap wajib. Kemudian, apa pendorong mereka untuk buat ni? Yang sunat pun mereka rasa wajib. Apa pendorong? Wa yakhafuna yauman. Mereka takut pada hari yang syarruhu. Azabnya, kejahatannya mustatira di, itulah faza'un, menakutkan. Azab tu ada di mana-mana? Daripada mahsyar. Maka dia buat ni, yufuna bin nazri. Kemudian apa lagi dia buat? Wa yut'imuna ta'am. Mereka bagi makan. Makan yang mana? Dia bukan bagi yang dah, yang dia tak nak. Yang dia suka dan bagi pula bukan pada semua orang. Yang miskin. Yang kedua, yatim. Yang ketiga, tawanan perang. Tawanan perang sekarang, di mana kita nak jumpa? Nak pergi Israel. Tak, di Malaysia boleh tak kita jumpa tawanan? Ada ulama mengatakan banduan. Boleh masuk. Banduan. Mereka seolah ditawan. Okey. Kemudian, dia bagi ni kerana apa? Innama nut'imukum. Kami bagi kamu ni, liwajhillah, kerana nak wajah Allah. Dia cakap pada siapa ni? Dia cerita pada siapa ni? Kami bagi kamu ni kerana Allah. Dia cakap pada siapa? Orang yang diberi. Jadi ikhlas ke tak? Tak ikhlas. Ada ahli tafsir mengatakan, dia cakap dalam hati. Bukan cakap pada orang miskin tu. Kan kita biasa bagi orang miskin cakap kan? Ni, saya bagi ikhlas. Orang miskin tolak, dia buat tolakkan. Kita kata, saya ikhlas ni. Kerana Allah. Sebenarnya ikhlas tak kita? Mana tahu? Mana tahu orang cakap ikhlas tak ikhlas? Kalau dia ikhlas kerana Allah, Allah dah tahu tak dalam hati dia? Jadi apa perlu dia bagi tahu? Bila dia bagi tahu dia ikhlas, benar dia tak ikhlas. Lepas tu bagi jam kat masjid, sumbangan ikhlas daripada si pula. Tulis lagi ikhlas. Kan, itu perangai siapa tu? Orang Melayu. Ikhlas tak perlu diberitahu. Ikhlas untuk Allah. Okey. Kami bagi ni, apa bukti kami buat ikhlas? La nuridu minkum jazaan. Kami tak nak apa-apa bentuk balasan. Apa saja bentuk balasan. Walaupun syukura. Saya nak tanya, syukura ni termasuk tak bentuk balasan? Termasuk kan? Tapi kenapa Allah sebut lagi? Syukur dah masuk jazak. Sepatut syukur tak payah dah. Sebab, Allah nak beritahu apa saja bentuk balasan, walaupun sekecil hanya mengharapkan ucapan terima kasih pun kami tak nak. Saya bagi gulai ni. Saya tak nak awak balas gulai. Saya nak awak ucap terima kasih je. Pun tak ikhlas. Boleh faham? Sebab tu, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata, ada orang buat makan. Dia panggil orang. Di penghujung majlis tu, dia minta orang berdoa untuk dia. Pun tak ikhlas. Sebab apa? Minta orang berdoa antara bentuk balasan. Faham tak? Berlaku tak? Berlaku. Panggil orang nak solat ajak kan? Panggil orang nak solat ajak untuk siapa? Untuk dia. Itu bentuk balasan. Habis Ustaz tak boleh bagi makan. Boleh bagi makan. Tapi jangan harap
balasan walaupun doa. Habis macam mana saya nak doa orang soleh? Pergilah minta doa, jangan bagi makan baru minta doa. Oh, dia tak nak doa ustaz, dia nak makan dulu. Mana jangan minta doa pada ustaz tu tak ikhlas. Boleh faham? Cari ustaz ikhlas. Macam mana nak tahu ustaz ikhlas tak? Cara pandai-pandai lah cari. Okey. Inna kami nakhafu. Kami takut min rabbina. Daripada Tuhan kami, yauman. Hari yang abusan. Tengok sifat hari bermasa muka. Sebenarnya bermasa muka siapa? Orang. Tengok kalau kita belajar bahasa Arab. Abusan sifat kepada yauman. Hari yang bermasa muka. Sebenarnya hari bukan bermasa muka. Yang bermasa. Kenapa disifatkan hari? Sebab boleh kata semua hari itu semua bermasa muka. Seolah hari pun bermasa muka. Yauman faza'. Hari yang sangat-sangat menakutkan. Jadi kata orang yang suka buat kebaikan, buat nazar, suka bagi makan, pendorong mereka pada. Kami sangat-sangat takut pada hari yang manusia bermasa muka, qamtarira. Apa makna qamtarira? Penuh dengan kesulitan. Sukar, sulit macam mana kat dunia, tak boleh lawan sulit di akhirat. Maka apa Allah balas? Tengok. Yang saya nak sebut yang ni, ayat 11. Apa Allah balas pada orang ni? Buat nazar yang sunat, bagi makan ikhlas, kerana takut pada hari yang manusia bermasa muka. Allah balas apa? Fawaqahumullahu syarra zalikal yawm. Allah memelihara mereka daripada kejahatan hari tersebut. Kejahatan apa? Faza'un. Lepas tu Allah jadikan apa? Walaqahum nadratan wasurura. Allah jadikan mereka nadratan. Apa makna nadratan? Nadratan, muka berseri. Surura, apa beza? Muka berseri dengan gembira. Ada orang muka berseri tapi hati sakitnya. Contoh, Maharaja Lawak. Kan muka berseri tapi hati kadang-kadang sakit sebab bayaran lambat. Orang tak gelak kan? Episod terakhir. Jadi Allah nak bagi tahu di akhirat besok, orang yang buat amalan tadi apa dah? Muka berseri, hati. Bila hati gembira, ada tak fasaun? Ada tak rasa takut, gelisah? Tak ada. Jadi Allah nak bagi tahu dalam ini, macam mana cara kita nak hilangkan rasa takut pada hari kiamat. Apa caranya? Tak, sebelum bagi makan. Orang kafir pun bagi makan tahu. Buat yang wajib dan sunat dulu. Yang asyik bagi makan je, solat tak. Lepas tu yang kedua, membantu orang yang memerlukan dan ikhlas. InsyaAllah di akhirat besok. Boleh? Ramai manusia suka buat sesuatu untuk mendapat keamanan di dunia. Macam-macam dia buat. Rumahnya, keretanya, fizikalnya, pakai mask. Walaupun belum ada arahan wajib. Sampai susah nak bernafas. Tapi dia pakai juga. Yang ni, tak payah pakai mask. Buat apa? Cari orang miskin, bagi. Setakat yang kamu ada. RM5, RM10 bagi. Jangan cerita pada orang. Jumpa orang, senyum. Kan? Jumpa semua orang, senyum. Itu amalan. InsyaAllah boleh selamatkan kita daripada hari yang menakutkan. Jadi buatlah. Kalau menakutkan kat dunia, kita buat macam-macam dan habis duit banyak. Maka di akhirat besok lagi kita kena buat lebih dan berlipat kali ganda. Okey, kita balik pada ayat kita. Wahum min faza'in yawma izin aminun.
Okey, ayat seterusnya. Wa man jaa, dan siapa yang datang. Bisayyi'ah, dengan kejahatan. Okey, kejahatan ni, siapa yang buat jahat pasti datang tak? Di akhirat besok. Ha? Pasti datang tak? Tak mestinya. Kalau dia bertobat, tak ada. Dan adakah syarat kejahatan ni nak datang di akhirat mesti ikhlas? Saya mencuri ni ikhlas kerana Allah. Baru datang. Ada tak ada? Kejahatan tak perlu ikhlas. Tapi kejahatan bila bertobat tak datang. Macam yang bunuh 100 orang besar tu dan banyak tapi tak datang sebab dia bertaubat. Okey. Fakubat. Fakubat apa dia? Lalu ataupun maka kubat disungkurkan, ditelungkupkan. Wujuhuhum, wajah-wajah ataupun muka-muka mereka. Finnar, dalam neraka. Ini sama dengan ayat surah Al-Isra. Ayat berapa tadi? 97 kan? Ditelungkupkan mukanya dalam neraka. Okey, kalau ditelungkup dalam neraka, Allah kata ditelungkupkan muka. Adakah muka saja? Tak. Kenapa Allah sebut muka? Sebab anggota badan manusia yang paling mulia, muka. Bila muka dah terbakar, yang lain tidak ada nilai. Betul kan? Kalau tangan terbakar, muka masih cantik. Orang tengok lagi. Tapi kalau kulit tangan semua putih, satu jerawat pun tak ada, tapi muka terbakar. Okey tak? Sebab itulah gambar IC, gambar muka je. Tak ada badan kan? Okey. Hal apa dia? Tidak. Tidaklah tujzauna, dibalas. Tidaklah kamu dibalas. Illa, kecuali. Ma kuntum, apa yang adalah kamu ta'malun, kerjakan. Tengok, kejahatan beza tak ayat 89 pasal kebaikan dengan ayat 90 pasal kejahatan? Beza tak? Apa beza? Kalau kebaikan Allah bagi tahu, Allah tak balas khair, lebih baik. Lebih baik. Tapi kejahatan ada tak Allah sebut? Kejahatan Allah akan balas lebih daripada yang kamu buat. Tak ada. Itu adalah rahmat Allah. Kalau Allah kata syar lebih jahat, habis. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu semua manusia yang diazab di akhirat, puncanya apa? Puncanya amalan. Puncanya amalan. Dan masuk syurga pun puncanya amalan. Sebab itulah ilmu, belajar ilmu banyak-banyak, tak beramal, sia-sia. Sia-sia. Ada pepatah Arab, dia kata apa? Al-ilmu bila amalin kasajarah bila samarin. Hadis sahih riwayat apa? Bukan hadis. Cuba terjemah. Ilmu yang tanpa amal. Ilmu belajar tapi tak buat. Doa makan pun tak buat. Doa pakai baju pun tak buat. Tapi ada 10 doa pakai baju dia hafal. Maka seperti pokok yang, kalau pokok tak ada buah, kita simpan lagi tak? Kita tak kan?
Tapi ilmu kita tak amal. Belajar lagi, tak amal. Belajar lagi. Lagi parah pada. Satu, tak dapat pahala beramal. Yang kedua pada. Bila tak beramal. Allah akan soal di akhirat besok. Ilmu yang kamu belajar, amal ke tak? Kalau dah amal, semua akan disoal. Jadi sebab itulah, pelajar-pelajar kita tekankan, belajar je amal. Belajar je amal. Tak ada guna belajar banyak. Habis kitab berpuluh-puluh. Khatam Sahih Bukhari. Tapi amal, tak ada. Rugi. Okey. Ayat seterusnya. Innama. Innama satu lagi. Sesungguhnya, hanyalah. Hanyalah. Umirtu. Aku diperintah. Aku ni siapa? Siapa Nabi? Okey, dalam perkataan umir itu ada pengajaran. Apa pengajarannya? Tak, yang Nabi buat diperintah. Jadi pengajarannya apa? Nabi buat semua berdasarkan wahyu. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Pengajarannya, kalau orang sehebat Nabi pun buat setelah diperintah oleh Allah, orang macam kita, lagilah kena buat berdasarkan wahyu. Sebab kita tak sehebat Nabi. Betul tak? Ini Nabi pun tak, ulama pun tak. Tapi beramal berdasarkan mimpi. Ni ayat ni, tegas ni. Umirtu, aku diperintah. Walaupun dia Nabi, tapi Nabi tak akan buat apa-apa melainkan setelah diperintah. Jadi pastikan yang kita buat ialah, ya diperintah oleh Allah. Okey, apa dia perintah? An a'buda. Agar a'buda. Aku. Fi'il apa ni? Kita biasa bacakan. La a'budu kan? Ada tak? La a'budu. Mana tak bodoh? Surah apa? Al-Kafirun. Kenapa yang ni a'budu baris depan, iaitu a'budah? Salah baris ke apa? Sebab ada a. Dia fi'il mudhari' asalnya baris depan. Tapi bila masuk an, dia baris atas. Kalau saya baca an a'budu, salah. Dan berdosa. Okey. Aku diperintah agar aku menyembah. Kalau fi'il mudhari' lebih tepat apa dia? Aku sentiasa. Dia sembah Allah tak boleh bermusim. Aku nak sembah Allah bulan Ramadan je. Nak pergi masjid bulan Ramadan je. Tak boleh. Sentiasa menyembah Rabb. Rabb apa mana? Pencipta pun boleh ataupun tuan pun boleh. Pemilik pun boleh. Pemilik, pengurus, pencipta. Hazil baldati. Baldati apa dia? Negeri ini. Negeri apa ni? Makkah. Allazi yang harramaha, yang dia iaitu Allah telah mengharamkan. Habis ayat. Allah telah mengharamkannya. Mengharamkan apa ni? Ha tu balik pada apa? Harramaha. Bumi Mekah. Apa maksud Allah mengharamkan bumi Mekah? Allah mengharamkan benda-benda yang di tempat lain halal. Itu fazain. Menakutkan. Apa dia? Apa dia yang Allah haramkan di Mekah, di tempat lain halal? Berperang. Lagi?
memburu binatang, memotong pokok, kan? Jadi bila Allah haramkan benda-benda yang halal di tempat lain, menunjukkan apa? Tempat tu special, tempat tu mulia. Jadi Allah kata kepada Nabi, begitu mereka, aku diperintah. Kalau kamu nak sembah apa berhala, aku dah dakwah kamu nak sembah berhala juga, silakan. Tapi aku tetap dengan perintah Allah, iaitu aku akan sembah Tuhan pemilik negeri ini. Kamu nak sembah penyembah berhala, itu masalah kamu. Mana Allah nak begitu pada Nabi supaya apa? Supaya bertegas dan istiqamah. Jangan mengalah. Bagaimana surah apa? Fastaqim kama umirta. Surah Quraisy. Cuba buka surah Quraisy. Ayat 4 dan 5. Okey. Tiga. Boleh tak undur sikit? Satu. Sebab surah ni pendek kan, kita terjemah semua kan? Okey. Li'ilaf. Ilaf apa dia? Kerana ilaf ni kebiasaan. Quraisy, bangsa Quraisy. Apa? Bila kita baca Quran, Allah kata kebiasaan orang Quraisy. Kalau kita faham, kita akan tertanya, apa kebiasaan? Betul tak? Tapi sebelum ni kita baca ayat pertama, kita tertanya tak? Tak tertanya sebab apa? Allah nak beritahu. Kamu tahu tak apa ilaf ni yang aku nak beritahu? Saya tak tahu. Yang saya tahu ayat terakhir ialah nombor 5 kan? Ilafihim, kebiasaan mereka Quraisy apa dah? Rihlah syita'i wassaid. Rombong berniaga ke musim syita sejuk, wassaid panas, ke Yaman dan Syam. Orang Quraisy, kenapa Allah sebut khusus mereka berniaga ke Syam dan ke Yaman? Kenapa Allah sebut khusus? Sebab Mekah ni negeri padang pasir, kering kontang. Tak ada sumber. Sungai pun tak ada, tanah pun tumbuhan tak tumbuh, minyak pun tak ada, kelapa sawit pun tak ada, biji timah pun tak ada. Kalau ikut logik, mati. Tapi mereka boleh hidup. Apa sebab? Apa sebab mereka boleh hidup? Sebab berniaga. Kenapa mereka boleh berniaga? Dia nak berniaga, syaratnya apa? Apa syarat nak berniaga? Apa dia? Syarat nak berniaga mesti ada orang. Ada orang datang, betul tak? Kalau orang tak datang, boleh tak berniaga? Jadi di Mekah sesuai tak berniaga? Sebab apa? Orang datang. Kenapa orang datang? Jadi orang datang sebab rumah siapa? Rumah Allah. Jadi Allah nak beritahu, kamu boleh hidup sebab kamu berniaga. Dan kamu boleh berniaga sebab orang datang ke Mekah. Orang datang ke Mekah sebab rumah aku. Bukan sebab patung. Maka sebab itulah, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sembahlah Tuan rumah ni, bukan sembah patung tepi Kaabah. Logik tak? Kemudian Allah beritahu lagi sebab. Kenapa kena sembah Tuan rumah ni? Kenapa? Sebab allazi at'amahum, sebab yang bagi kamu makan tu siapa? Tuan Rabb hadzal bait, bukan patung sebelah tu. Wa amanahum, dan Tuhan ni juga yang memberi keamanan kamu min. Apa maksud memberi keamanan? Dia zaman jahiliah, kalau berniaga, kalau pergi ke Syam, ke Yaman, pasti kena rompak. Ni perjalanan jauh tu, naik unta. Perompak jalanan memang banyak. Tapi mereka ni selamat. Pergi Syam, balik Mekah selamat. Pergi Yaman, balik Mekah selamat. Tak ada siapa rompak. Sebab Allah amalkan mereka daripada, kenapa mereka selamat? Bila perompak tengok,
Siapa ni? Kamu dari mana? Daripada Mekah. Okey, Mekah jalan. Sebab perompak pun tahu hormat. Orang duduk kat Mekah adalah orang mulia sebab ada rumah Allah. Jadi aman pun sebab rumah Allah. Lapar dan kenyang pun sebab rumah Allah. Tapi akhirnya dah semua apa? Bengong tak? Bengong lah. Okey. Jadi ayat macam ni sebenarnya Allah tak boleh sebut. Tapi sebab mereka dah jam, otak mereka dah apa dia? Bengong. Jadi Allah sebut. Tapi tak sedar juga. Okey. Kita balik pada ayat kita. Walahu dan baginya. Baginya iaitu bagi Allah kullu syai'in. Setiap sesuatu. Betul? Setiap sesuatu adalah milik Allah. Ada apa-apa benda barang milik kita? Ada. Rumah nama siapa? Rumah nama siapa? Nama bank. Kereta? Tapi belagak macam rumah kan? Kereta pun belagak macam kereta sendiri. Telefon milik siapa? Oh, Maxis. Sebenarnya tidak ada milik kita. Buktinya apa? Allah nak ambil bila-bila masa, tak boleh diselamatkan. Sebab itulah, bila ada musibah je, kita disunatkan sebab apa? Innalillah. Okey, cuba terjemah. Sesungguhnya kami semua milik Allah. Dan yang kedua, wa inna ilahi. Jadi ayat ni sebenarnya nak memujuk hati siapa ni? Siapa-siapa yang ada musibah ataupun kematian, jangan sedihlah. Sebab apa? Bila anak kita mati, anak kita milik siapa? Kenapa kita nak sedih? Bukan hak kita pun. Kita hanya diberi amanah, jaga. Patut bila anak kita mati, contohlah mati kecil, patut kita gembira ke sedih? Gembira ke sedih kalau mati kecil? Gembira? Sepatut kita gembira. Bukti apa dia? Bila besar kita sakit hati. Betul tak? Geram betul lah. Penat, letih, habis duit. Kalau tahu macam ni, kan? Mana apa tu? Sebenarnya, bila mati kecil, sebenarnya nikmat bagi kita. Tak ada soalan, kita pun tak penat. Betul tak? Yalah, kita ajar 7 tahun, dia tak dengar. Bila dia pergi sekolah, satu hari, cikgu ajar yang kita ajar 7 tahun. Terus dia dengar cikgu tu. Mak, cikgu ajar ni. Mak dah ajar 7 tahun lah. Sakit hati tak? Sebab tu bila Allah ambil kecil ke, besar ke, bersyukurlah. Sebab itu milik dia. Wa umirtu, dan aku diperintah. Berapa kali aku diperintah? Menunjukkan Nabi adalah hamba. An akuna. Agar aku menjadi minal muslimin, dari orang-orang yang berserah diri. Ini ucapan Nabi. Tapi dari segi realiti, kehidupan, betul tak Nabi betul-betul serah diri pada Allah? Betul tak? Ada tak satu saat, satu minit yang Nabi buat untuk diri dia? Ada? Tak ada. Semua. Daripada mula dilantik sebagai Rasul sampai mati, satu saat pun tak ada yang Nabi buat untuk diri dia ataupun nafsu. Tapi kita baca tak doa ni? Wa akuna minal muslimin. Baca tak? Ada baca tak? Ada kan doa kita? Cuba baca. Dulu-dulu lah. Ya. Cuba baca, ada tak?
minal muslimin. Wa bizalika umirtu wa ana minal wa ana awwalul. Ustaz lupa dah doa tu sebab ustaz tukar doa lain dah. Wa ana minal, ada doa kita kan? Kita baca, kita mengaku tapi di luar solat sebenarnya bukan muslimin tapi kadang-kadang melawan, kan? Jadi Nabi cakap, Nabi buat. Biarlah hidup kita sepenuhnya betul-betul serah diri kepada Allah. Dan Nabi ajar kita satu doa. Supaya jangan diri kita diserah kepada nafsu kita walaupun sekelip mata. Apa doa tu? Permulaan. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni. Jangan engkau serahkan diriku ila nafsi. Jangan jadikan aku muslimin kepada nafsi. Walaupun, kenapa? Kalau kita serah diri pada nafsu walaupun sekelip mata, apa jadi? Inna nafsa la ammaratu. Nafsu sentiasa suruh benda jahat. Okey, boleh ha? Okey, ini ada dua ayat lagi. Ayat 92 dan 93. Jadi insyaAllah kita akan khatam besok. Dan kita ada majlis khatam besok, insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang nak bawa makanan untuk khatam, silakan. Pelajar live pun, pelajar live tak boleh datang. Jangan datang penuh. Ha? Tapi kalau nak hantar makanan, kita terima. Okey. Dikatakan Abdullah bin Umar, dia khatam tadabbur surah Al-Baqarah. Lepas tu, dia buat apa? Dia sembelih seekor unta. Kita tak payah unta lah. Sebab surah apa? An-Naml je. Bukan Baqarah pun. Okey. InsyaAllah kita sambung besok. Pagi besok ada kelas Al-Asmaul Husna. Pukul 10.30. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم